السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah saya mengambil masa daripada tuan-tuan untuk kita sama-sama bermuhasabah. Tuan-tuan, kita, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita Ramadan, yang mana Ramadan yang telah kita lalui hampir separuh daripada Ramadan. Alhamdulillah, hari ini masuk hari yang ke-14 daripada Ramadan kita. Mari sama-sama kita semak, kita cek, kita selidik dan kita tengok balik sejauh mana kekurangan yang telah kita buat pada bulan Ramadan. Isu kelebihan, isu apa yang kita buat pada bulan Ramadan dari sudut amalan itu tak perlu kita tengok. Tetapi yang perlu kita lihat adalah sejauh mana kekurangan, kesilapan yang kita buat pada bulan Ramadan. Ataupun bahasa mudahnya, apa lagi yang masih lagi belum kita buat, masih lagi kita tak lakukan ketika mana bulan Ramadan. Benda-benda yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala juga banyak dalam bulan Ramadan. Antara yang saya nak sebutkan pada pagi ini, tuan-tuan, bulan Ramadan adalah satu bulan yang boleh kita jadikan sebagai satu bulan permulaan untuk kita melakukan perubahan. Kerana ada orang yang dia menunggu masa, menunggu musim, menunggu waktu yang tepat. Dan sebahagian besar daripada sahabat-sahabat kita mungkin yang mengambil Ramadan sebagai satu sebab, sebagai satu tempat untuk dia mulakan perubahan yang ada pada dirinya. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, oleh kerana itu tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, apabila kita nak memulakan sesuatu yang baik, mestilah kita mulakan dengan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap hari daripada doa kita, kita memohon, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afu. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kemaafan, mohon keampunan, mohon redha, mohon syurga dan mohon neraka, mohon dijauhkan daripada api neraka. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, jadi saya nak bawakan kepada tuan-tuan beberapa hadis dan juga ayat Quran berkisarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini adalah sentiasa membuka dan menerima taubat ataupun memberi keampunan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, law lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wallazi nafsi biyadi. Nabi kata, demi jiwa aku yang berada di bawah kekuasaannya. Ini sumpah yang selalu kita dengar yang Nabi sebut. Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, yang jiwa aku ni berada di bawah kekuasaannya. Nabi kata, laulam tuznibu, Nabi kata, kalaulah kamu tak buat dosa, Nabi kata, manusia yang Allah jadikan ni langsung tak buat dosa, tak ada dosa yang dia pernah buat langsung. Dosa kecil ke, dosa besar ke, dosa sengaja ke, dosa tak sengaja ke, tak ada langsung. Nabi kata, la zahaballahu bikum. Maka kata Nabi SAW, nescaya Allah akan lenyapkan kamu daripada muka bumi. Tuan-tuan, kita mengaji dalam bab tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat Allah yang Allah sebut kepada kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kerana itu bila kita sebut, bila kita mengaji, kalaulah semua manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini melakukan dosa, semua, start daripada awal manusia sampailah hujung manusia, semua buat dosa, tidak akan menjejaskan sedikit pun kekuasaan daripada Allah. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kamu ni semua buat pahala, tak ada siapa pun yang buat dosa, juga tidak menambah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotlah kamu buat dosa banyak, kuasa Allah lemah, Allah jadi tak kuat. Dah, tidak ada apa pun bagi Allah, segala-galanya milik kamu. Begitu juga kalau kamu buat pahala banyak, Allah bertambah kuat ke? Tak juga. Allah Subhanahu wa ta'ala kekal keadaan seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata, kalaulah kamu ni tak buat dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan kamu, akan ganti dengan satu kaum yang lain. Wala jaa biqaumin yuznibu, kata Nabi SAW, yuznibun, kata Nabi. Lepas itu apabila Allah dah lenyapkan kamu, Allah dah hapuskan kamu, Allah matikan kamu, Allah akan datangkan satu kaum, yang mana kaum ini kata Nabi SAW, yuznibun, melakukan dosa. Kaum ini dia buat dosa, fayastaghfirullah, maka kaum ini setelah mana dia buat dosa tuan-tuan, setelah mana mereka buat dosa, mereka ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut banyak ayat dalam Al-Quran cerita tentang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Kemudian tuan-tuan, apabila Nabi SAW sebut macam tu, kemudian Nabi SAW sambung, Nabi kata, fayaghfiru lahum. Nabi kata, setelah mana mereka melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa yang mereka lakukan. Tuan-tuan, daripada hadis ni dapat kita faham apa? Nama kata manusia, nama kata makhluk yang Allah ciptakan yang bernama manusia, kecuali mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah, yang tidak buat dosa, iaitulah mereka yang maksum. Nabi SAW dan semua nabi-nabi termasuk golongan yang mendapat jaminan daripada Allah. Para nabi-nabi lain daripada nabi, semuanya tak maksum dan tidak mendapat jaminan daripada Allah. Maka semua daripada kita selain daripada nabi-nabi ada dosa. Maka kata Nabi SAW, kalaulah manusia tak buat dosa,
Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkenal dengan sifat pengampun, yang terkenal dengan sifat penyayang, yang sebanyak mana pun dosa yang kamu lakukan, Allah pasti boleh mengampunkan. Allah akan ampunkan dosa kamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa orang yang melakukan dosa sekiranya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, di dalam satu hadis yang lain, juga dalam hadis ni termasuk beberapa ayat Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada kita. Hadis daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata dia, ma min rajulin yuznibu zamban thumma yaqulu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Thumma qara'a hadzal ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah Ali Imran ayat 135. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu orang lelaki yang dia melakukan dosa, kata Nabi. Dia buat dosa. Tuan-tuan, kita ni istilah kata bumi mana yang tak kena hujan. Tak ada siapa yang terlepas daripada kita ni melakukan dosa. Ada yang kadang-kadang buat dosa tu dosa kecil. Ada yang kadang-kadang buat itu dosa tu dosa besar. Ada yang kadang-kadang buat dosa itu dosa yang sengaja dia buat. Dan ada juga tanpa dia sengaja, dia telah terpalit, terkena dengan dosa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang dia melakukan dosa, yang dia berdosa, summa yaqumu fayatatahharu, dia bangkit, kemudian dia menyucikan diri dia. Dia ambil wudu, dia ambil ayat semayang. Selepas daripada itu, summa yusalli, kemudian dia bersembahyang 2 rakaat. Selepas daripada dia bersembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghafarallahu lahu, tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa baginya. Thumma qara'a hadzal ayat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu ayat Quran. Apa dia tuan-tuan Nabi baca? Ayat ini ayat yang bermula ayat Quran, kepala dia apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu untuk meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas daripada itu baru Allah sebutkan ayat ini. Allah Ta'ala kata, walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nabi kata orang-orang yang apabila melakukan sesuatu perbuatan yang keji, fahishah, dia buat perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, ataupun mereka buat sesuatu yang zalim kepada diri mereka. Tuan-tuan, kita lah tuan-tuan. Allah sebut ni tak ada orang lain. Allah sebut ni kita. Kita buat silap, kita buat salah, kita buat dosa sengaja, buat dosa yang tak sengaja. Kita tahu benda tu salah, kita tetap buat. Kita menzalimi diri kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat macam tu, bila orang tu buat macam tu, Allah Ta'ala sambung, zakarullah, tiba-tiba dia mengingat kepada Allah. Tuan-tuan, kita pun kadang-kadang macam tu. Iman kita ni yazid wa yanqus. Kadang-kadang
tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang iman kita hebat, kadang-kadang iman kita kurang. Bila iman kurang ni macam-macam berlaku. Jumpa benda tu, jumpa benda ni, kita gosip kita, lidah kita, mulut kita mengumpat kata ke orang. Sedangkan kita tahu dosa mengumpat itu dosa yang bahaya dan dosa yang berat. Kita buat juga kerana iman kita pada masa tu lemah. Bila iman kita kuat, bila iman kita tinggi, iman kita hebat, kita minta ampun, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala pengampunan kerana kita ingat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, zakarullah, orang ini dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala kata apa? Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Walaupun betul dulu masa depa silap dulu tak ingat Allah, lepas tu baru ingat Allah. Dulu ni buat salah, buat silap, buat macam-macam benda yang sampai menganiaya kepada orang. Dia minta izin, minta ampun kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa mereka. Kemudian tuan-tuan, Allah sambung apa dia? Allah taala kata, wa may yaghfirudz dzunub, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa illallah, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah, kehebatan Allah, Allah mengampunkan dosa siapa yang Allah taala nak. Fayaghfiru liman yasha, Allah mengampunkan siapa yang Allah nak. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah azab, Allah akan uji, Allah akan siksa siapa yang Allah nak. Kuasa Allah, Allah boleh bagi ampun dekat siapa yang Allah nak, Allah boleh azab kepada siapa yang Allah nak. Itu kuasa daripada Allah. Tidak ada kuasa daripada manusia, tidak ada kuasa daripada manusia-manusia lain. Kan macam yang kita tahu orang apa? Orang Kristian kan, dia pi kepada paderi depa, pi minta ampun dekat paderi depa. Paderi depa pegang kepala, sapu-sapu dada sikit, sapu tengah belakang sikit. Dia kata selesai dah. Dosa hak minggu ni selesai dah, dia kata. Buat pula minggu depan main pula. Ni tak ada. Kita tak ada lagu tu, melainkan hanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan. Kemudian Allah taala sambung, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka lakukan sedangkan mereka mengetahui akibat ataupun mereka mengetahui yang benda yang mereka lakukan itu adalah benda yang salah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, sebab itu tuan-tuan, dalam hadis-hadis yang lain banyak kita jumpa, selalu kita dengar apa dia? Nabi SAW minta ampun kepada Allah satu hari berapa kali tuan-tuan? Sebanyak 100 kali. Kalau Nabi pun 100 kali, kita ni apatah lagi kena lebih-lebih lagi. Kalau Nabi yang diampunkan Allah, yang tidak ada dosa, yang maksum, minta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali tuan-tuan, maka kita kena buat lebih-lebih lagi. Kita kena muhasabah tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, kalau nak kira banyak. Kita nak boleh jadi macam pagi ni Allahu Rabbi tuan-tuan, nak boleh jadi macam pagi ni bukan senang tuan-tuan. Kita ni yang mana yang nak boleh jadi macam pagi ni, yang dengar ada kuliah, dengar ada tazkirah, dengar ada apa-apa jenis-jenis tu, atok pi merata tempat. Kita nak boleh sampai jadi macam ni tuan-tuan, kita ingat balik. Cuba kita banding balik dengan diri kita hak dulu. Banding balik tengok dengan diri kita hak dulu, berapa banyak dosa yang kita buat. Kalau kita ingat-ingat balik tuan-tuan, macam mana? Kita ingat balik 5 tahun dulu, kita dulu ni duduk tang mana kita? Kita ingat balik 10 tahun dulu duduk tang mana kita? Kita ingat balik 15 tahun dulu macam mana keadaan kita? Sedangkan pada hari ni kita rasa selesa. Ni tuan-tuan, bukan senang ni orang yang selesa nak duduk.
Yang dulu ni kita pantang habis bagi salam, cuy lari keluar. Bagi salam, cuy lari keluar. Ni nak boleh tunggu tuan-tuan, lepas daripada subuh, lepas daripada maghrib, nak menanti daripada maghrib nak masuk Isyak, sambil-sambil nak dengar kuliah, nak boleh duduk tuan-tuan. Oh, bukan senang tuan-tuan. Kita hak boleh ni, hak ada rasa yang ada iman dalam hati, yang iman tu lekat dalam hati, sanggup untuk tunggu ni tuan-tuan. Allah. Setelah kita buat 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun dulu nak boleh lekat jadi macam ni. Kerana itu tuan-tuan, kita banyak bermuhasabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita lagi 2-3 hari, lagi 2 hari, kalau lagi sehari macam tu, kita akan masuk apa dia? Nak sambut nuzul Quran. Antara benda yang boleh kita muhasabah tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni, kan, kita dah nak masuk dalam satu hari yang kita panggil nuzul Quran. Kita duk baca Quran, kita nak ambil peringatan daripada Al-Quran. Cuma daripada kita-kita ni tuan-tuan, bila kita semak, bila kita muhasabah, bila kita cek balik tuan-tuan, kita yang nak jadi macam ni, yang nak sambut esok lusa dalam bulan Ramadan kita dengan nuzul Quran, sejauh mana penghayatan kita kepada Al-Quran? Adakah kita takat ambil cuti saja daripada kerja? Adakah kita akan buat ceramah, panggil pengkuliah, panggil orang-orang yang hebat untuk cerita saja tentang nuzul Quran? Sedangkan permintaan, kehebatan, keagungan dan kemuliaan macam-macam daripada Al-Quran ni tuan-tuan cukup banyak. Cukup banyak. Kita tahu dah kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada Al-Quran. Kita selalu ulang sebut tuan-tuan, hebatnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran melalui sebaik-baik malaikat, iaitu malaikat Jibril. Allah turunkan Al-Quran kepada sebaik-baik makhluk, iaitu manusia. Allah turunkan Al-Quran kepada sebaik-baik manusia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran pada sebaik-baik bulan, iaitu bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran pada sebaik-baik malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran pada sebaik-baik tempat, iaitu Makkah dan Madinah. Allah Rabbi tuan-tuan, ni Quran hak kita duk kata ni, yang nak sampai dekat kita ni, mendapat ataupun menerima laluan untuk sampai kepada kita ni, melalui proses yang terbaik nak sampai kepada kita. Cuma persoalan yang kita bila dah sampai umur sampai macam ni tuan-tuan, kita nak semak, kita nak cek balik, setakat 14 hari ni berapa banyak dah Quran yang kita baca. Ini bukan untuk orang lain, untuk diri saya, untuk tuan-tuan kita semua. Berapa banyak dah Quran yang kita baca, yang dah kita khatam. Berapa banyak dah juz yang dah kita target, yang dah kita baca. Ada orang tuan-tuan, saya ingat dulu zaman mengaji, cuba target bulan Ramadan ni 3 kali khatam. Target bulan Ramadan tuan-tuan 3 kali khatam. Ada orang yang dia buat 3 kali khatam tu apa dia? Pertama nak khatam bersama dengan imam. Cari masjid yang kalau boleh baca daripada awal sampai habis, dia boleh ikut sama khatam. Kalau biasanya di sekolah-sekolah banyak buat macam ni. Usaha buat macam tu, anak-anak murid, anak-anak pelajar ni boleh habis bersama dengan imam. Dia ikut 30 malam dengan imam, dia boleh khatam. Ataupun sebelum dia balik kampung 26, 25 Ramadan dah khatam dah. Khatam yang kedua pula macam mana? Dia target dengan dia baca sendiri-sendiri dia. Ada masa lepas zuhur, ada masa lepas subuh, ada masa lepas asar, ada masa sebelum daripada asar mai sampai di masjid dah, buka sikit baca, buka sikit tengok. Kemudian yang ketiga, dia khatam ketika mana buat tadarus bersama dengan kawan-kawan dia. 3 kali khatam yang dia boleh dapat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita tepuk dada, tanya diri kita sendiri, berapa banyak daripada Al-Quran yang telah kita baca? Kalaulah kita tak target khatam sekalipun, adakah kita baca Al-Quran itu setiap hari?
seperti mana sambutan yang kita buat pada setiap kali masuk Ramadan berkaitan dengan nuzul Quran. Kalaulah sambutan kita lakukan, majlis kita buat, kita ambil cuti pula sempena nuzul Quran, tetapi kita tidak membaca Al-Quran, malang kita tuan-tuan. Maka kerana itu tuan-tuan, daripada apa yang Allah berikan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan, kita mesti berusaha untuk mendapat sebanyaknya ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita beristighfar, sama-sama kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersihkan hati kita dan Allah akan dekatkan diri kita dengan agama Allah. Allah akan dekatkan diri kita dengan apa yang Allah suka. Allah akan dekatkan diri kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ganjaran. Melalui puasanya, melalui pahalanya, melalui sembahyangnya, sembahyang sunatnya, Al-Qurannya, dan segala bentuk amalan-amalan yang kita lakukan dengan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada hadis yang kita baca pada pagi ini dan juga daripada ayat Quran, boleh kita ambil pengajaran apa tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, kita sama-samalah usaha untuk membersihkan diri kita. Bersih diri kita ni dengan cara macam mana? Mohonlah ampun daripada Allah. Sambil-sambil saja kita duduk tuan-tuan, kita ucaplah astaghfirullah. Itu paling pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang panjang, yang macam kita selalu baca lepas sembahyang pun boleh kita baca. Mintalah ampun kepada Allah, tak kira waktu bila pun. Kita buat silap dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, cepat-cepat kita minta ampun, astaghfirullah. Kemudian tuan-tuan, yang kedua daripada hadis ini, kita dapat tahu yang kata Allah Tuhan kita ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebanyak mana pun dosa yang pernah kita buat dulu, salah yang pernah kita buat dulu, apa benda yang kita buat yang kita berasa benda itu salah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pengampunan Allah itu maha luas. Bahkan Allah suka kepada orang yang dia melakukan dosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan suka tang buat dosa tu, suka tang minta ampun kepada Allah. Kerana manusia itu tidak terlepas daripada melakukan dosa, sama ada dia buat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan bulan Ramadan yang masih berbaki ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keampunan, kurniakan kepada kita keredaan, kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita melaksanakan berbakinya Ramadan ini dengan baik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tuzhib barakata ulumihim anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.